Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT, Information Communication Technology, adalah semua kegiatan yang termaju dalam pengendalian teknologi seperti perisian perusahaan, perisian tengah dan penyimpanan. Sistem audio-visual yang diperlukan untuk membolehkan pengguna memproses, mengakses, menyimpan, menghantar dan memanipulasi data atau maklumat oleh satelit. Satelit bertindak sebagai stesen radio yang menerima dan memancar semula isyarat komunikasi radio sebagai penyokong sistem komunikasi seperti telefon bimbit, kegunaan internet atau lain-lain transmisi. Manakala definisi untuk penggerak kesepaduan nasional merujuk kepada situasi negara yang aman, sejahtera dan makmur di antara masyarakat yang berbilang kaum, agama dan tanpa mengira darjat. Teknologi maklumat memainkan peranan sebagai sumber komunikasi untuk bersatu dan perpaduan antara masyarakat. Sebagai contoh, semasa pandemik yang lalu PKP diisytiharkan, teknologi menjadi fenomena baru dalam kalangan masyarakat. Hampir semuanya memanfaatkan teknologi maklumat bermula dari komunikasi, pengajaran dan pembelajaran di rumah, transaksi dalam perbankan, penjualan atau pembelian atas talian dan sebagainya. Sejak itu, hampir setiap masyarakat telah terpengaruh dengan penggunaan teknologi ini, tidak mengira usia, jantina ataupun bangsa, kerana teknologi ini dilihat sebagai alat interaksi atau transaksi yang terpantas dan termudah untuk pengurusan harian mereka. Masyarakat semakin menguasai kemahiran teknologi untuk berhubung dan membina perpaduan di antara masyarakat melalui aplikasi yang terkini seperti media sosial dan melayari laman sesawang untuk mendapatkan atau berkongsi informasi dengan senang, pantas dan tanpa sepadan. Perubahan teknologi ini dianggap sebagai satu kemajuan jika dilihat daripada perspektif positif. Jika perubahan ini dilihat daripada perspektif negatif, boleh dikatakan hampir 80% masyarakat di negara ini mula bergantung penuh pada teknologi. Tanpa disedari, masyarakat mula melayari internet dan ketagihan internet yang serius. Ketagihan ini boleh menggugat fikiran pengguna, emosi dan boleh mendominasi kehidupan mereka. Pengguna mula menjadi cuai dan mula mendedahkan atau berkongsi maklumat peribadi di media sosial. Ini membuka ruang kepada penjenayah cyber. Jenayah cyber adalah jenayah komputer di mana pelaku mempunyai kepakaran dalam teknologi komputer dengan niat untuk membawa kerugian, penderitaan dengan cara memanipulasi mangsa. Tanpa pengetahuan mangsa seperti penipuan, pencurian informasi, pengodaman, data-data kerajaan dan lain-lain. Terdapat juga isu-isu perkauman di dalam aspek penggunaan bahasa, kritikan soal agama, tingkah laku dan lain-lain yang tersebar luas di media sosial yang menimbulkan kemarahan antara masyarakat. Ini akan menggugat kesejahteraan negara dan masyarakat untuk hidup bersatu dan dalam perpaduan. Objektif kajian ini adalah pertama untuk mencari punca-punca berkaitan dengan peningkatan kes di dalam jenayah cyber daripada saluran yang betul dan sahih. Kedua, untuk meluaskan pengetahuan secara umum berkaitan dengan jenayah cyber dari persepsi undang-undang dan cara untuk mengatasi jenayah ini. Terdapat peningkatan yang mendadak di dalam jenayah cyber. Isu-isu semasa berkaitan dengan ICT yang kelihatan hangat di muka-muka akhbar dan juga dalam siaran berita tempatan. Antara fakta-fakta penting yang mendorong penjenayah cyber adalah kos murah dan mudah berbanding jenayah fizikal menyebabkan jenayah cyber menjadi pilihan utama penjenayah.
Sindiket jenayah cyber semakin kreatif untuk menjerat mangsa dengan pelbagai teknik baharu kerana jenayah cyber mendapat pulangan yang lumayan daripada kos jenayah dalam bentuk fizikal. Kadar tindakan undang-undang yang dikenakan juga lebih rendah selain kejayaan yang lebih tinggi berbanding dengan jenayah fizikal. PDRM telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menangani ancaman cyber termasuk jenayah cyber. Punca peningkatan penggunaan media sosial yang lebih tinggi semasa negara dilanda dengan pandemik di mana pelaksanaan bekerja dari rumah diperluaskan, penipuan sebegini licik berlaku. Kerugian hampir ratusan juta ringgit melalui kes penipuan di internet seperti pinjaman tidak wujud, penipuan SMS iaitu short message atau messaging service yang meminta nombor OTP iaitu one time password. Penjenayah cyber ini amat kreatif, berpura-pura menjalinkan hubungan cinta, memalsukan identiti profil mereka di akaun media sosial, penciptaan identiti baru dengan niat memperdaya mangsa dengan penggunaan sosial media yang sukar dibendung. Sekarang, masih ramai yang memilih untuk bekerja dari rumah dan terdapat lagi peningkatan dalam laporan mengenai kes jenayah cyber. Berita palsu dan buli cyber juga adalah perkara yang menyumbang kepada jenayah cyber. Merujuk kepada Jeffrey 2021, kertas kajiannya menunjukkan bukti bahawa fenomena berita palsu meningkat dengan drastiknya ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Antara berita palsu yang sering dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab ialah tentang virus COVID-19 yang sedang melanda dunia ketika itu. Dan isu yang terakhir tentang jenayah cyber adalah buli cyber. Merujuk kepada Halim 2023, Malaysia berada di kedudukan kedua tertinggi di Asia pada tahun 2020 bagi kes buli cyber terutamanya dalam kalangan remaja. Antara buli cyber yang sering dilakukan adalah penghinaan fizikal seseorang, menfitnah dan banyak lagi. Antara kesan buli cyber adalah gangguan emosi iaitu kemurungan dan juga depresi. Antara contoh terbaharu buli cyber yang dilakukan oleh rakyat Malaysia iaitu ketika insiden atlet Paralimpik negara yang mana rakyat Malaysia tidak berpuas hati dengan pihak lawan dan lalu menyerang media sosial atlet luar negara dengan kata-kata kesat di ruangan komen. Isu ini menunjukkan perbuatan rakyat Malaysia yang tidak bermoral dan memburukkan nama negara. Kaedah kajian yang digunakan dalam laporan ini adalah menerusi sumber internet berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia dengan isu-isu semasa yang berkaitan dengan ICT dan pendekatan secara kualitatif. Data-data tersebut diperoleh dan dikumpul daripada sesawang yang sahih dan benar seperti akhbar-akhbar dalam talian, berita tempatan, sesawang Kementerian Komunikasi, jurnal-jurnal daripada kaji selidik yang dibuat oleh penyelidik tempatan serta analisa untuk menyiapkan laporan ini. Dengan ini, dapat dianalisis bahawa manusia dan teknologi maklumat berkait rapat antara satu sama lain di mana ianya banyak memberikan kebaikan dari pelbagai aspek. Namun, tidak dilupakan mengenai impak negatif yang diberikan kepada pengguna. Sudah dinyatakan di atas bahawa fokus utama untuk kajian ini adalah untuk mengkaji isu-isu jenayah cyber serta alternatif untuk membantras isu-isu tersebut. Salah satu alternatif untuk membantras isu sedemikian ialah dengan memupuk nilai kesedaran dalam diri pengguna. Kesedaran dalam diri pengguna perlu diterapkan dari awal, terutamanya terhadap kanak-kanak sehinggalah di kalangan dewasa. Selain itu juga, alternatif yang lain dapat membantras isu di atas ialah dengan menjaga bahasa dan etika dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Konsep etika yang diperkatakan di atas ialah mempunyai pengetahuan mengenai sesuatu yang hendak disampaikan serta mengambil peduli mengenai hal-hal yang sensitif. Contohnya, hal peribadi seseorang serta isu-isu melibatkan bangsa, agama dan budaya untuk mengelakkan salah faham. Kesimpulannya,
Teknologi pada masa kini semakin canggih, tetapi pada masa yang sama terdapat juga kekurangannya, iaitu jenayah cyber juga semakin canggih. Kebanyakan penjenayah cyber tidak dapat ditangkap kerana sukar dikesan. Oleh itu, kita hendaklah berwaspada pada setiap masa. Sediakan payung sebelum hujan kerana kita hendaklah melindungi sistem komputer kita dengan perisaian-perisaian dan berhati-hati semasa menggunakan rangkaian internet dan media sosial.